لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan muka surat 118. Jadi pagi ni kita sambung balik ayat Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya, ayat di situ nah. Ayat 59 surah Al-Imran. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang bermaksud bahawa umpama kejadian Isa pada Allah Ta'ala itu seperti umpama kejadian Adam. Apa maknanya? Allah Ta'ala kata sesungguhnya seperti kejadian ciptaan Nabi Isa alaihi salam tu di sisi Allah samalah seperti kejadian ciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sama aja, tak ada beza. Ya, Allah Taala cipta dengan kudrat dan iradatnya. Ya, telah menjadi akan dia daripada tanah. Jadi sama, Nabi Isa dicipta oleh Allah sama sebagaimana Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah menjadi akan dia, akan Nabi Adam, akan Adam itu daripada tanah. Jadi Allah Taala jadikan Nabi Adam bermula daripada tanah. Ya. Kemudian firman baginya, bagi Adam, bagi tanah itu, jadi olehmu maka jadi ia, dengan tiada ibu dan bapa. Makna dia apa? Makna dia Allah Ta'ala menjadikan, ya, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam itu bermula daripada tanah serta merta bertepatan dengan kehendak Allah pada azali yang Allah Ta'ala tetapkan bila Allah Ta'ala dah buat dan Allah Ta'ala lulus. Ya, bukan Allah Ta'ala kata kun pom jadi gitu, bukan gitu. Itu magic, tak jadi gitu. Tuan jangan faham nah, ni tanah, Allah Ta'ala kun pom jadi Adam. Ingat magic, bukan begitu nah. Ya, itu nama dia isti'arah dalam ilmu balaghah ataupun dalam ilmu sastra Arab. Kun fayakun tu makna bila Allah Ta'ala kata kun jadilah, maka dia jadi serta merta. Maksud dia itu dia panggil kata perkataan kita panggil apa, bahasa sastra, menggambarkan betapa segeranya kudrah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Betapa segeranya, seperti mana kita sebut kun, tidak ada selang masa di antara kaf dengan nun. Itu bahasa sastra dia panggil. Ya, bukan Allah Ta'ala. Jadi kita sedia maklum, kita belajar tauhid ni, makhluk ini wazifah bagi kudrat. Maknanya kita makhluk ni, ya, diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, bukan dengan sifat kalam. Sifat kalam tu bukan tugas dia mencipta. Kan? Kalau itu habaq kun pom jadi bumi, kun sini jadi langit, kun pula tang tu jadi banyak kunnya.
Banyaknya kun, dia Allah Ta'ala duduk saja, kun pom jadi, kun pom jadi. Itu magic cerita orang putih boleh ya. Ya, magic cerita orang putih, cerita kartun apa boleh tu. Ya, jangan duk fikir macam tu, ya. Allah Ta'ala jadikan. Macam mana cara kita tak tahulah. Allah Ta'ala jadi dengan kudrahnya, dengan berkuasa dia. Yang apa nama, bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala pada azali. Okey nah? Jadi selesai masalah tu. Kemudian firman baginya, jadi olehmu maka jadi ia dengan tiada ibu dan bapa. Maknanya bukan Allah Ta'ala firman kata jadi kun, yakni Allah Ta'ala ciptakan serta merta Nabi Adam alaihi salam tanpa ibu dan bapa, bermula daripada tanah. Itu makna dia. Jadi begitulah Isa alaihi salam Allah Ta'ala jadikan tanpa bapa sahaja. Kan? Nabi Adam alaihi salam Allah Ta'ala jadikan tanpa bapa dan ibu. Nabi Isa alaihi salam Allah Ta'ala jadi tanpa bapa sahaja, ada ibu, dia lahir. Nabi Adam alaihi salam tidak dilahirkan, dia diciptakan. Kerana dia al-basharul awal, manusia pertama, moyang bagi induk atau moyang bagi manusia yang ada di alam ini lah. Baik, ayat ini turun ni, asal cerita ni macam mana yang Allah Ta'ala boleh berfirman begini. Ayat ini turun ya, ketika mana satu rombongan Nasara dari Najran. Najran ni dia duduk belah hulu apa, tanah Arab. Sebelah apa nama ni, utara tanah Arab lah. Najran, sebelah utara semenanjung Arab. Depa ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak cerita lah, cerita dia panjang lah, nanti dia ada cerita kemudian. Jadi kata ulama tafsir, sebab apa turun ayat ini, kerana ketika mana golongan Nasara dari Najran datang jumpa Nabi, mereka berkata kepada Nabi setelah berita tentang Nabi itu sampai kepada mereka, dan apa yang Nabi sampaikan melalui wahyu Allah Ta'ala, khususnya berkaitan dengan Nabi Isa AS. Itu sampai dan menarik perhatian puak ni lah kan, pasal mereka orang Nasara kan, mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Baik, jadi bila dia berjumpa Rasulullah, dia berkata, wahai Muhammad, kenapa kamu mencerca, memaki hamun ya Isa alaihi salam, sahabat kami ni. Sahabat kami ni, kata pendeta Najran, ya Nasrani Najran, maknanya merujuk kepada Nabi Isa lah kan. Kemudian Nabi kita tanyalah, apa dia yang aku kata? Aku tak pernah maki pun ya. Aku tak pernah maki pun Nabi Isa ni dengan perkataan yang tidak baik. Apa yang aku maki? Nabi terkejut lah. Dia kata, pasal apa wahai Muhammad kamu mencerca dan memaki hamun sahabat kami, iaitu Nabi Isa AS kan? Dia kata, apa yang aku kata? Dia berkata, kamu mengatakan Isa itu hamba, itu satu penghinaan. Kamu mengatakan Isa itu hamba, dia kata, hamba ni satu penghinaan. Dia kata, Isa bukan hamba. Dia kata, betul, memang Nabi Isa itu hamba, aku pun hamba. Kan? Nabi Isa itu hamba, Abdullah wa Rasuluh. Nabi Isa itu hamba Allah dan juga utusan Allah ya? Dan juga Nabi Isa itu kalimah Allah yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam rahim ibunya yang suci, iaitu Siti Maryam. Nabi beritahu, wa kalimatu alqaha ila al-azra.
Depa dengar demak tu marah. Depa kata ini suatu penghinaan, dia kata. Mengatakan Isa itu hamba pula. Macam manusia ni kan, hamba macam kita ni. Kan? Kemudian apa nama dia rasul, itu satu penghinaan kepada Nabi Isa sebagai Tuhan. Baik, tak apalah. Kan? Dia kata adakah patut, dia kata, kamu melihat seorang manusia, dia panggil manusia ni manusia yang istimewa. Dia pun menganggap Nabi Isa tu manusia, tapi manusia ni istimewa. Adakah kamu, apa pandangan kamu wahai Muhammad, kan? Seorang manusia yang tidak ada bapa, yang bukan memang asal memang tak ada, dilahirkan tanpa bapa. Bukanlah kata ibu dia tu berselingkuh dengan lelaki ke, tak kahwin, ada memang tak ada bapa sungguh. Adakah kamu menganggap seorang manusia itu tanpa bapa? Boleh tak terima? Manusia ni mesti ada bapa. Nabi Isa ni bila dia jadi begitu, itu bukan manusia, dia Tuhan. Dia faham macam tu. Kan? Dia pergi faham macam tu lah. Dia kata, puak ditanya Nabi kita lah macam ni. Dia tanya, adakah manusia yang lahir tanpa bapa? Kok ada manusia istimewa ke? Ada tak? Kan? Ada manusia yang lahir tanpa bapa? Tak ada. Semua manusia mesti ada bapa. Tapi bila kes Nabi Isa AS, bila dia lahir tanpa bapa ni, keadaan gini, itu bukan manusia, itu Tuhan. Sebab tu kami anggap dia Tuhan, bukan hamba dah. Tu dia marah puak-puak Nasara ni. Baik, kalau kamu benar apa yang kamu kata, wahai Muhammad, cuba tunjuk kat kami tengok. Ada tak dalam dunia ni manusia yang seperti Nabi Isa, ya, yang lahir tanpa bapa? Allah Ta'ala turun ayat ni bagi Nabi kita jawab. Ayat apa? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Kan? Sesungguhnya seperti Nabi Isa itu ada di sisi Allah Ta'ala, sepertilah Nabi Adam AS. Tengok Nabi Adam AS, mereka pun tahu Adam. Puan Yahudi Nasara tahu dah, tahu kenal dah Adam, kenal. Depa ada kitab Injil cerita Nabi Adam. Depa tahu dah Nabi Adam tu dijadikan tanpa bapa dan ibu, depa tahu. Bila jawab macam tu, depa diam, tak boleh jawab. Dipanggil apa? Patah hujah. Betul tak? Itu orang panggil salah satu sifat wajib bagi Rasul. Apa dia? Apa dia? Bukan tabligh. Sifat wajib bagi Rasul, fatana, bijaksana. Kan? Bijaksana tu apa? Bijaksana ni bukan pandai dalam periksa dapat nombor 1, bukan itu dah. Ya? Bijaksana seorang Rasul yang boleh mematahkan hujah lawan. Boleh mematahkan hujah lawan dan menunjukkan kebenaran kepada pihak lawan tu. Tu baru bijaksana. Barulah dakwah dia sampai, kan? Kepada orang lain. Baiklah. Jadi bila turun ayat ini, Allah Nabi kita sampaikan kepada puak Nasaran Najran, depa mati hujah dan patah hujah mereka, ya? Tak boleh jawab. Okey nah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, nanti ada cerita yang lebih panjang lagi. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Bermula yang sebenar pekerjaan Isa itu daripada Tuhan engkau, maka jangan ada engkau ya Muhammad daripada jumlah segala orang yang syak padanya. Jadi Allah Taala kata yang sebenar, ya, yang sebenar, al-haqqu min rabbik, perkara sebenar itu ialah daripada Tuhan engkau. Perkara sebenar apa? Perkara sebenar tentang
Nabi Isa alaihi salam ni, kejadian dia itu daripada Tuhan engkau wahai Muhammad. Ya, semua sangkut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sekali-kali engkau termasuk dengan golongan yang syak. Golongan syak ni siapa dia? Puak-puak Nabi, puak-puak Nasara tu lah, tu golongan syak, kan. Jadi apa yang Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi Isa AS dan Siti Maryam dalam ayat-ayat yang lain ini ialah perkara yang sebenar. Perkara sebenar ni maknanya apa yang berlaku kat Nabi Isa, Allah Ta'ala jadikan tanpa bapa apa semua tu, sama dengan apa yang diberitakan, yang diceritakan. Puak ni lain. Puak Nabi, puak Nasara ni, puak Kristian Nasara ni, apa yang mereka cerita bukan sebenar. Apa makna bukan sebenar? Tak bertepatan. Mereka cerita mereka tu tak bertepatan dengan yang berlaku, dengan kebenaran yang berlaku, dengan perkara yang berlaku. Yang berlaku, Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa dengan tiada bapa sebagai hamba dan rasul. Mereka bercerita Nabi Isa itu Tuhan. Jauh tak lari, jauh, kan? Allah Ta'ala tak kata apa dia anak Tuhan. Baik, okey nah. Itu maksud daripada ayat tadi. Kalau nak tambah lagi, kan, Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam tak apa tu, Siti Hawa pula macam mana? Nak tambah lagi lah, tanya puak Yahudi Nasara tu. Siti Hawa lagi hebat, kan? Siti Hawa jadi pada apa? Dia lahir pada mana? Tak ada lahir, dia tak ada ibu, tak ada bapa juga, kan? Dia dijadikan daripada juzuk lelaki, daripada juzuk Adam. Sebab tu dia panggil al-unsa far'u zakari. Perempuan itu furu', cabang daripada lelaki. Dia ambil daripada lelaki tu, ya. Allah Ta'ala jadikan Siti Hawa tu daripada lelaki tanpa dilahirkan. Kan? Allah Ta'ala jadikan daripada apa? Tulang rusuk Adam alaihi salam, kan? Ya, yang tu lagi, kenapa kamu tak berasa kagum dengan perkara tu? Kenapa tak kata Nabi Adam dan Siti Hawa ni Tuhan? Mereka ni lebih patut lagi, ya, kan? Kalau banding dengan Nabi Isa, dia tak ada bapa saja pun hampa kata Tuhan lah. Ni Nabi Adam, Siti Hawa dijadikan tanpa bapa dan ibu. Oh, lagi patut jadi mereka dua ni jadi Tuhan, tambah, kan? Berapa Tuhan lagi dah, kan? Tambah lagi dua jadi 5 Tuhan. Patutnya macam tu lah. Maka mereka tak boleh jawab, patah hujah, ya. Kalah hujah lah dengan Nabi SAW. Itu jawapan dia. Dia Quran ni mematahkan hujah orang yang syak ni tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala maklumkan kepada Nabi kita, jangan kamu masuk daripada golongan mumtarin. Yang ni golongan apa? Golongan yang ada syak tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tentang ciptaan Allah tu syak. Tak ada syak dah, benda yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian masuk pada ayat yang seterusnya, firman Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul, maka barang siapa lawan berbantah akan dikau pada kejadian Isa daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyu, dengan kejadian Isa itu, maka kata olehmu wahai Muhammad. Ni ayat ni Allah Ta'ala nak ceritakan tentang golongan pendeta Yahudi, Nasara dari Najran tadi ni. Sambungan cerita lah, kan? Yang datang nak berhujah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi salam. Depa nak buktikan apa yang depa kata tu betul.
Nabi Isa tu Tuhan. Baik. Ini akan mai cerita lain pula di sini. Baik, jadi maka barang siapa, sesiapa yang berhujah, yang ingin berhujah ni dengan kamu, ingin berbantah-bantah dengan kamu wahai Muhammad tentang ciptaan Isa alaihi salam ni, tentang perkara Isa alaihi salam, setelah kamu mendapat pengetahuan yang yakin daripada wahyu Allah. Allah Ta'ala bagi wahyu daripada Nabi, kan? Nabi tahu dah cerita sebenar tentang Nabi Isa alaihi salam, kerana wahyu tu perkara sebenar, berita benar. Wahyu ni berita benar, berita yang kalau nak Allah Ta'ala cerita, kalau kita tengok memang betul. Itu perkara benar dia panggil, bukan dusta. Baik. Yang datang daripada wahyu Allah dengan kejadiannya. Maka kata olehmu wahai Muhammad, kata kepada mana puak yang bertanya ni, puak yang datang berbantah tu, puak yang nak mai berbantah dengan Nabi SAW, dia kata apa? Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Baik. Maksudnya mari oleh kamu. Ni Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab kepada puak yang bertanya tu. Siapa dia? Nasara Najran, ya. Golongan Kristian Najran. Mari oleh kamu kami panggil. Mari oleh kamu, ya, kami panggil anak-anak kami. Jadi maksud dia apa? Mai semua kita panggil anak-anak kita. Itu maksud dia. Mai semua wahai apa nama Nasara Najran yang ingin berbantah dengan Nabi ni. Dia kata mai, semua mai kita panggil anak-anak kita. Itu maksud dia. Kita panggil anak-anak kita. Anak kamu wahai apa nama pendeta Najran, dan anak kami juga kami akan panggil keluar, dan isteri kami dan isteri kamu, dan diri kami dan diri kamu. Itu yang apa nama Allah Ta'ala suruh Nabi kita bagi tahu kepada puak Yahudi Najran tadi ni. Dia kata apa? Wahai golongan Nasara Najran, datanglah, marilah, ya, kita panggil, kita seru anak-anak kita, isteri-isteri kita semua, diri-diri kita semua. Untuk apa? Untuk kita berdoa kepada Allah. Kan? Dia kata apa? Kemudian kita bersungguh-sungguh minta doa. Summa nabtahil. Ibtihal ni maknanya sungguh-sungguh minta doa. Sungguh-sungguh minta doa yang dipanggil apa? Dipanggil mubahalah. Ya. Jom, dia kata semua kita mai panggil anak isteri semua, kita bermubahalah, kan? Kita dah dengar baru ni, kan? Mesti dengar kata mubahalah. Kan isu politik baru ni berlaku, kan, nak mubahalah. Apa dia tu mubahalah ni? Kan? Nak apa nama dia, bila dia nak apa nama ni meyakinkan orang kata dia tak buat benda ni, ataupun dia nak meyakinkan orang kata dia benar, dia nak bermubahalah. Apa makna mubahalah? Bermubahalah ni, mubahalah maksudnya kita pinjam pada bahasa Arab. Mubahalah dengan makna mu'alanah, dengan makna memohon doa supaya Allah Ta'ala laknat. Masing-masing mohon doa. Dia melibatkan dua pihak, satu pihak tak panggil mubahalah, dua pihak lah. Satu pihak ni kata dia betul, satu pihak ni kata dia betul. Dua pihak yang bertengkar ataupun berbantah, masing-masing mengatakan diri mereka benar ataupun pandangan mereka benar. Maka kalau begitu dan apa kata benar, kita berdoa pada Allah. Doa apa? Doa supaya Allah Ta'ala laknat kepada orang yang berdusta. Siapa dia berdusta? Dalam dua-dua ni mesti ada salah satu puak yang betul. Sama ada puak yang pertama ataupun puak yang kedua, kan? Mana mungkin dua puak tu betul, dua-dua tak mungkin, kan? Benda yang sama
Yang pertama ni dia tak setuju dengan yang kedua. Yang kedua tak setuju yang pertama. Betul kita hukum kata dua-dua betul. Tak boleh. Mesti salah satu betul. Yang pertama kata Isa tu hamba Allah dan Rasul Allah. Yang kedua kata Isa itu anak Allah. Mesti salah satu betul. Betul tak? Takkan dua-dua ni betul. Dua-dua ni betul macam mana? Tak boleh terima, kan? Jadi mai kita berdoa. Mai kita bermubahalah. Ya. Apa makna berdoa laknat? Ya, bermubahalah, berdoa laknat, berdoa kepada Allah supaya dilaknatkan oleh Allah kalau dia berdusta. Yakni maksud mubahalah di sini kita berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh. Ya, untuk nak tulis boleh. Mubahalah ni maksudnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala melaknat orang yang berbohong di kalangan kami, kan? Tu makna mubahalah. Mubahalah ni berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah dengan bentuk doa laknat. Doa laknat, dia kena sebut laknat tu. Doa laknat ke atas orang yang berdusta di antara dua pihak ni. Sebab tu ayat ini dinamakan ayat apa? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu ila akhir ayat. Ini dipanggil apa? Ayat mubahalah. Orang duk pakai ni, ya. Baik. Maka kita jadi akan laknat Allah Ta'ala atas segala orang yang dusta dengan kita. Ini makna mubahalah ni. Kita berdoa dan kemudian kita sebut dalam doa kita tu laknat kepada orang yang berdusta di kalangan kita ni. Macam mana doa dia? Kita kata Allahumma la'anil kadhiba. Allahumma la'anil kadhiba. Begitu. Baris dia macam tu lah. Allahumma la'anil kadhiba fi sya'ni Isa. Itu doa yang perlu diucapkan oleh setiap daripada dua puak tadi. Nabi pun akan kata macam tu. Nabi akan berdoa Allahumma la'anil kadhiba fi sya'ni Isa. Puak Nasara Najran pun dia kena berdoa macam ni juga. Allahumma la'anil kadhiba fi sya'ni Isa. Apa maknanya? Hei Tuhanku, laknatkan olehmu akan yang dosa, bukan yang dusta, bukan yang dosa nah. Salah nah. Kena ada ta tu, tambah titik. Tuan-tuan, tambah titik pada kata yang dosa tu. Ya. Hei Tuhanku, laknat olehmu akan yang dusta pada kejadian Isa. Wahai Tuhanku, kamu laknatkanlah, ya, kepada sesiapa yang berdusta tentang penciptaan Nabi Isa ni, ataupun tentang kejadian Isa ni. Kejadian Isa apa? Isa tu jadi sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, bukan jadi sebagai hamba dan Rasul Allah. Dia jadi sebagai Tuhan tu bukan ni, bukan Rasul pun tak. Ingat Nasara ni dia tak mempercayai Isa tu sebagai Rasul, dia percaya sebagai Tuhan. Kena faham tu. Dia percaya sebagai Tuhan. Rasul lain, Tuhan lain. Baik. Maka kata mufassir rahimahullah, ni kata mufassir pada tafsiran ayat, pada menceritakan sebab turun ayat ini, dan kisah ayat ini lah. Kisah ayat ini dia kata apa? Ini salah satu kisah daripada ayat yang diceritakan oleh ulama tafsir. Dia ada beberapa kisah yang berbeza, ya. Nanti kita cerita. Baik. Dalam ni dia kata apa? Dan sungguh telah dipanggil oleh Nabi akan wafat, akan wafdi. Wafdi ini maknanya rombongan. Wafdi ini rombongan, bahasa Arab nah. Maka telah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat Najran. Najran tu ni lah nama tempat kan. Tempat duduk bagi siapa? Bagi pendeta Najran tu. Pendeta Nasara Najran, orang-orang Nasara Najran. Baik nah. Ada rombongan daripada Najran, tu maksud dia. Rombongan daripada Najran telah dipanggil oleh Nabi bagi ada Mekah itu, bagi apa? Bagi mubahalah ni. Bagi sumpah laknat ni lah, bagi doa sumpah laknat ni.
Bila tak kala berhujah mereka itu akan dia, ketika mana puak ni mai jumpa Nabi dan berhujah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, kan? Pada kejadian Isa, maka kata mereka itu, apa hujah mereka yang mereka buat bersama dengan yang mereka hujahkan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka kata mereka itu Nasara Najran, hingga kami hendak nazar. Baiklah. Jadi bila depa mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai jumpa Nabi, cerita ini dia kata apa? Maka sungguh telah dipanggil oleh Nabi akan wafat, akan rombongan Najran tu, bagi mereka itu, bagi melafazkan mubahalah ni, doa. Nabi akan doa juga, minta mereka berdoa sama juga. Doa apa? Doa, ya Allah, ya Tuhan kami, laknatkanlah kepada sesiapa yang berdusta di kalangan kami tentang kejadian Nabi Isa AS. Mereka takut tu, takut, kan? Baik. Sewaktu mereka berhujah dengan Nabi kita lah, berhujah Nabi kita, kan? Mereka tak setuju kata Nabi kita, kata Nabi Isa itu sebagai Rasul dan hamba dia, tak setuju. Akhirnya Nabi kita tabah, meh kita bermubahalah. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, cerita yang panjang lah, bahawasanya Nabi SAW panggil pendeta Yahudi, pendeta Nasara Najran ni, untuk mubahalah, untuk sumpah laknat tadi, berdoa sumpah laknat. Mereka enggan. Bila panggil mereka enggan datang, ya. Itu asal dia, ya. Sebab tu dia berkata apa? Maka kata mereka itu, yakni Nasara Najran, hingga kami hendak nazar. Apa nazar? Fikir pada pekerjaan kami, kemudian kami mari. Dia kata gitu. Dia kata apa? Dia kata, sat Nabi kata, meh, jom kita bersumpah laknat, kita mubahalah. Lepas tu bila puak tu dengar kata nak doa sumpah laknat, dia berkata, sat lah, tunggu sat tu, tunggu sat sampai kami fikir dulu. Dia kata tentang benda ni, lepas tu baru kami mai. Kan? Lepas tu baru kami mai, nak fikir dulu. Baik, nah. Jadi Ibnu Ishaq menceritakan dalam sirah dia, pada tahun yang ke-9, sekumpulan ataupun satu rombongan golongan Nasara daripada Najran berjumlah 60 orang mai jumpa Rasul, mai ke Madinah nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa semua mai dengan kenderaan. Najran tu jauh juga, ya. Semua ada 60 orang, terdiri daripada pelbagai peringkat peringkat manusia dalam tu. Dalam 60 orang tu ada pelbagai bidang lah, pelbagai jenis martabat kaum yang ada dalam tu. 14 orang daripada mereka merupakan pimpinan kaum, 14 orang, ya. Pimpinan ni lah terdiri daripada pendeta dan pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka kaum dia. Yang lain semua orang biasa lah, nak jumpa. Baik. Jadi ada di antara mereka yang bernama Al-Aqib, ataupun digelar sebagai Abdul Masih, hamba kepada Al-Masih, hamba kepada Nabi Isa. Buah nama itu, hamba kepada Isa. Sebab dia panggil Isa itu Tuhan, dia buah nama Abdul Masih. Al-Masih itu merujuk kepada Nabi Isa, kan? Hamba Tuhan Isa ni. Jadi dia ini ketua kaum, ya. Dan juga semua urusan mereka akan rujuk kepada dia. Dia ketua kaum bagi Nasara Najran. Apa-apa keputusan akan keluar pada mulut dia. Dia macam raja dah lah. Baik. Ada lagi satu ketua kaum juga, dipanggil Aiham nama dia. Dia ni alim. Yang paling alim dia ni lah. Ada yang nama Abul Harithah, ya. 3 orang ni. Mereka ni lah yang paling daripada 60 orang tadi, ya, yang paling
berpengetahuan, ya. Punya pengetahuan yang tinggi lah tentang agama Nasara ni. Baik. Kemudian depa sampai, depa masuk jumpa Nabi, masuk ke dalam masjid Nabi selepas waktu asar, habis asar lah. Okey. Depa masuk dalam masjid, apa depa buat? Nabi masuk, Nabi tak apalah, Nabi dia sembahyang asar, kan, macam tu. Depa masuk dalam masjid Nabi, depa sembahyang. Terkejut. Tapi depa sembahyang menghadap ke arah timur. Ni. Ingat nah. Madinah duduk tang mana? Madinah dengan Mekah, Madinah duduk belah selatan. Deh. Peta kan, kalau tuan-tuan tengok peta, Madinah duduk belah selatan. Kalau kita sampai Mekah, sampai Jeddah, Jeddah utara sekali. Turun pergi ke Mekah. Dalam 40 kilo tu kan. Kemudian nak pergi ke Madinah, berapa ratus 700 kilo lah. Nak 700 daripada Mekah ke Madinah tu, Madinah berada di selatan Mekah. Jadi bila Nabi nak semayang, masjid dia menghadap, maknanya kiblat dia menghadap apa? Menghadap utara kan? Menghadap utara lah. Sebab Mekah duduk belah sana, kan? Jadi puak ni menghadap belah mana? Timur. Timur belah mana? Belah sana. Belah Baitul Maqdis. Dia menghadap belah timur. Bukan menghadap belah barat, barat Amerika. Kan? Afrika, Amerika apa? Belah sini, belah timur. Ya? Masa tu Amerika tak ada lagi. Okey dah. Negara Amerika tak ada lagi lah masa tu. Okey, jadi depa masuk, depa sembahyang juga. Tapi depa sembahyang menghadap ke arah masyrik. Depa menghadap ke arah timur. Kemudian lepas selesai buat ibadat, depa pergi jumpa Nabi SAW. Di situlah mereka berdebat dengan Nabi tentang Nabi Isa AS. Sebab semua ayat Quran sampai kat depa dianggap menghina Nabi Isa AS, menghina Tuhan mereka, menghina Isa AS sebagai Tuhan. Sebab Quran mengatakan Nabi Isa itu sebagai hamba dan rasul. Depa tak boleh terima. Sebab tu depa mai jumpa Nabi juga, kan. Lalu depa beritahu pada Nabi kita, depa kata Isa itu ialah Allah. Tu dia. Dan dia itu anak Allah. Dia itulah Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Kan. Maka turun ayat ni. Ayat faman hajjaka fihi min ba'di sampai habis nah. Yang kita baca tadi. Itu yang disebut dalam riwayat hadis, ya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini cerita satu yang lain pula, ya. Begitu juga dalam riwayat Imam Tirmizi dan juga Nasa'i dan Ibnu Majah. Dia kata dua orang ni, yang tadi ni, daripada tiga orang tu. Dalam riwayat ni kata nama Abdul Masih tu ataupun Aqib dan As-Sayyid, dua orang ni depa ni mai jumpa Rasulullah. Kemudian depa mai jumpa Rasulullah, depa nak berdoa sumpah laknat tadi ni, mubahalah, kan, nak mubahalah. Kemudian depa dua orang yang mai dah apa orang panggil apa, dah bila depa dah berhujah, Nabi kata macam ni lah hujah. Depa kata tu Isa tu anak Allah, dia tu Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Beginilah Nabi kata, lah kita mai mubahalah senang, bawa mai anak bini semua, kita semua pakat keluar, kita mubahalah, kita doa, Allahumma al'anil kadhiba fi sya'ni Isa. Kita doa ni, pakai doa, saya pun doa, empa pun doa juga, boleh. Jadi dua orang ni semangat ni keluar, kan. Dua orang ketua kepala kaum ni kan keluar, dua-dua ni keluar. Dia kata bila dalam perjalanan, bila dia nak pi jumpa Nabi untuk mubahalah, seorang kuih, dia kata kita tak usah buat aku tu. Pasal apa? Pasal dia kata demi Allah, dia kata kalau betul lah Muhammad ni Nabi, kemudian kita sumpah laknat, kita berdoa mubahalah ni, kita tak akan berjaya, dia kata.
Kan? Kita tak akan berjaya. Kita akan binasa dia lah. Kan? Macam mana? Kalau dia Nabi betul lah. Depa apa ragu-ragu sebenarnya. Kan? Depa kata takut Nabi betul ni. Kalau Nabi betul, kalau kita pergi buat sumpah ni, akibat dia buruk dia tak. Baik. Jadi itu antara yang disebut dalam riwayat Bukhari lah. Dalam riwayat Bukhari. Okey nah. Kemudian kita tengok balik dalam tafsir kita. Maka kata orang alim mereka itu nama dia Abdul Masih, macam saya sebut tadi, ya, yang digelar sebagai Aqib tu, ya. Sungguh telah kamu ketahui akan Nabi yang Muhammad itu. Aqib ni kata, ya. Dia kata apa? Abdul Masih ni bagi tahu, dalam riwayat ni disebut terang-terang, dalam riwayat Bukhari dia sebut siapa dia. Dalam riwayat ni dia kata Abdul Masih kata, dia abang kat puak dia kata ni, hampa semua dah tahu dah, kata Nabi Muhammad ni memang dia seorang Nabi. Baik. Kemudian, dan tiada mubahalah yakni lawan laknat satu kaum akan seorang nabi-nabi melainkan binasa mereka itu. Dia beritahu macam riwayat Bukhari tadi, ya. Tiada mubahalah yakni tiada lawan berlaknat antara satu sama lain. Maknanya tiada berdoa laknat antara satu sama lain oleh suatu kaum, ya, dengan seorang nabi daripada Nabi Allah, kecuali mereka akan binasa, dia kata. Maksud dia, orang yang nak cuba bersumpah laknat dengan seorang, dengan nabi yang benar, dia akan binasa. Jangan duk cuba buat, ya. Kerana nabi dia akan bercakap benda yang benar, kerana daripada wahyu Allah. Kita ni masalahnya mohong. Salah satu akan menang, yang menang nabi, kita akan kalah, yang kalah akan binasa. Jadi nak buat macam mana? Bila kalah binasa ni, kalau kita lawan juga, kita laknat, kita kena laknat sungguh dengan Allah. Kita kena laknat sungguh dengan Allah Ta'ala, kan? Yang tu dia tak berani lah. Baik. Jadi yang kata laknat tu macam mana? Dalam satu riwayat yang lain, dia beritahu kita akan binasa ni. Satu riwayat mengatakan Abdul Masih ni beritahu kalau kita pi sumpah laknat juga dengan Nabi ni, dengan Muhammad ni, kita akan binasa. Cara binasa macam mana? Allah Ta'ala akan buat kebinasaan kepada kita dalam dunia ni juga, ya. Dia kata apa? Akan mai api daripada lembah tu, mai bakar kita semua, habis semua terbakar. Kita balik pi di lembah yang kita duduk tu, dia bakar habis kita. Ini sejarah yang berlaku pada Bani Israel dulu nah. Lepas tu mereka takut, mereka tahu benar, cuma mereka tak mau beriman dengan Nabi kita, ya. Mereka tak mau beriman dengan Nabi kita, kan? Tak mau beriman tu sebab banyak sebab lah, ya. Baik. Jadi bila mereka tahu keadaan begitu, mereka buat keputusan apa? Mereka ambil satu keputusan. Apa dia keputusan dia? Dia kata, maka suluh oleh kamu akan laki-laki ini, dan balik kamu, kata Abdul Masih kepada kaum dia. Balik kampung lah. Kita balik kampung. Apa makna suluh? Dia kata ni, lah macam ni, kita semua berdamailah dengan laki-laki ni, hak Muhammad ni. Kita berdamai dengan dia. Dia tak mau habang kata Nabi juga. Dia tahu kata Nabi, tak mau asyhadu tu, tak mau bersaksi kata Nabi Muhammad tu Nabi. Dia bersaksi, selesai masalah dia. Tak mau. Tapi dia sanggup apa? Dia mai, kita berdamai dengan laki ni, dan kita baliklah, kan? Baik. Berdamai itu macam mana? Bila berdamai, maknanya mereka berdamai dengan membayar jizyah, ya.
Jadi mereka ambil urusan, mereka beritahu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tak mau mubahalah, tapi kami nak berdamai. Ni kami nak berdamai. Kami nak berdamai, dan kami akan membayar jizyah. Ya. Setiap tahun dia kata kami akan bayar jizyah 1000 perhiasan barang kemah kepada ni lah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Safar. Dan juga 1000 pula, 1000 barang kemah, 1000 ni lah, kita panggil utas kan, barang kemah tu, perhiasan emas ya, kami akan bagi pula pada bulan Rejab. Itu perjanjian mereka dengan Nabi. Maka Nabi pun terima perjanjian damai tu ya, ganti daripada masuk Islam. Sebab kalau mereka berhujah, mereka kena masuk Islam. Mereka tak ada pilihan, mereka kalah hujah dah kan. Kalau mereka berlaknat, mereka takut kena laknat, kena sumpah sungguh, balik kena bakar sungguh. Mereka takut pasal kena pada tok nenek mereka dah dulu kan. Jangan sekali-kali lawan dengan Nabi yang sebenar. Setelah mereka tahu kebenaran dia. Jadi mereka tak ada pilihan, mereka enggan juga masuk Islam, mereka suluh, dia panggil berdamai dengan Nabi, ganti daripada masuk Islam. Tak apalah, kami bayar jizyah. Kami bayar jizyah bayar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut perjanjian yang mereka buat dengan Nabi itu. Baik. Kemudian maka datang mereka itu akan Nabi. Ini cerita lagi lah dalam kitab ni. Datang dia berjumpa Nabi, dan sungguh telah keluar ia dan sertanya Hasan dan Husain. Dan sungguh telah keluar ia Nabi dan sertanya serta Nabi kita Hasan dan Husain dan Fatimah dan Ali. Dalam satu riwayat yang mengatakan bila depa tu mai, puak mana? Puak Nasara tadilah. Pakat mai semua jumpa Nabi ni, depa mai nak berdamai, depa tak mau sumpah laknat dah. Nabi tu ingat depa ni nak bersumpah laknat. Nabi buat keluar, habis anak cucu dia. Nabi panggil Siti Fatimah, Sayyidina Ali menantu dia pun mai, Hasan Husain pun ada, cucu dia dua orang tu panggil mai sekali. Masa tu ya. Baik. Dan sabda Nabi bagi mereka itu, apabila aku doa maka amin oleh kamu. Kemudian Nabi bagi tahu pada siapa? Kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Fatimah dan Ali. Anak-anak dia ni, dia kata bila aku doa nanti hampa amin. Amin kuat. Bagi puak tu dengar. Gerono. Nabi pula doa. Nabi doa tak amin tak barah. Nabi doa tak amin tak barah. Allah Taala lulus serta merta. Allah Taala tunai. Allah Taala mustajabkan doa. Kemudian Nabi suruh pula mereka amin kan. Lagi dahsyatlah. Ya. Baik. Bila sampai Nabi nak buat mubahalah ni, nak berdoa, maka menegah mereka itu daripada lawan berlaknat dan suluh mereka itu atas jizyah. Depa pun sampai kata kami tak mau ni dah. Kami tak mau mubahalah. Nampak benda Nabi kan? Kami tak mau mubahalah. Kami nak berdamai dengan Tuhan. Ya. Dengan berdamai dan nak membayar ufti yang dijizyah kepada Tuhan, setiap tahun kami akan bayar. Dalam bulan Safar kami bayar sekali ya, dan bulan Rejab kami bayar sekali. Nabi pun setuju dan Nabi terima. Dan kami tak terima Islam, kami cuma bayar jizyah ya. Makna mereka memperakui Nabi kita tu sebagai seorang Nabi, cuma mereka tak mau memeluk Islam ya. Oleh Islam dia kena syahadah, mengaku kata syahadah kan. Baik, ini siapa? Riwayat Abu Nu'aim. Ini yang disebut ini, dia kata riwayat daripada Abu Nu'aim. Kemudian satu lagi riwayat lain pula daripada Ibnu Abbas. Dia kata riwayat daripada Ibnu Abbas berkata ia, jikalau keluar segala mereka itu yang mubahalah, nescaya kembali tiada dapat harta dan tiada ahli. Baik, dalam riwayat Abdullah Ibnu Abbas dia kata apa? Kalau puak Nasara ni betul-betul mubahalah lah kata, apa jadi? Kan? Depa balik habislah. Harta depa, keluarga depa semua hancur lah. Tak ada lah. Dibinasakan oleh Allah. Tu depa takut tu. Kan? Tu yang depa takut. Dia kata kalau kita pi mubahalah juga,
lembah yang kita duduk tu akan bakar kita habis. Akan bakar kita. Sebagaimana terjadi pada nenek moyang dia dulu ni. Dia buat takut tu. Ya? Baik. Ada riwayat mengatakan mereka takut ditukar menjadi sekiranya sekiranya kalau mereka mubahalah juga, mereka akan ditukar menjadi kera dan juga khinzir, sebagaimana nenek moyang mereka dulu. Takut mereka ditukar oleh Allah Ta'ala jadi kera dengan khinzir, kerana mereka buat sumpah laknat dengan Nabi tau. Sumpah laknat ni bahaya. Jangan sekali-kali. Kalau kita nak pertahan diri kita walaupun benda tu tak betul pun, tapi kita nak bagi orang kita percaya memang kita dah silap buat dah kan. Kita dah silap kan. Kita dah buat kesilapan, tapi kita nak bagi orang percaya kat kita. Dan kadang-kadang kita tahu aku dah terlajak lah ni. Tapi kalau aku mengaku malu kan, 2-30 juta tahu tak apa. Contoh kan, malu lah 2-30 juta kan, leceh jadi aku mubahalah. Tak apa, saya nak bagi yakin juga ni. Bahaya nak mubahalah ni. Kita kita doa laknat. Kalau kita dusta, memang kita dusta semua, tapi kita nak yakinkan orang kata kita betul dengan sanggup bersumpah laknat. Allah Ta'ala laknat sungguh ni. Dia tak buat dalam dunia, dah akhirat kena. Ya, tak kenal dalam dunia, kena akhirat. Kita takut itu lah. Jangan, bahaya nah. Jadi pilih cara lain, jangan pilih ni. Tapi orang Allah dia sanggup buat nah. Tuan-tuan tengok nah, Nasara sendiri tak berani mubahalah. Dia tahu kata dia tu, kalau dia mubahalah, dia tahu kata bohong, dan dia tahu dia tak yakin. Dan dia yakin sebenarnya, dia yakin sebenarnya apa yang dia pegang, dia i'tiqad tu kata dia betul. Dia i'tiqad apa? Dia i'tiqad kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Nabi Isa tu Tuhan. Nabi Isa tu salah satu per 3 Tuhan. Depa yakin dengan i'tiqad tu. Kan? Betul tak? Tapi cuba tuan-tuan fikir balik. Bila Nabi panggil untuk sumpah laknat, depa jadi ragu-ragu balik untuk sumpah laknat, membuktikan keyakinan mereka tu tak betul. Membuktikan mereka sendiri pun tak yakin dengan apa yang mereka yakin. Pening gitu. Mereka sendiri tak yakin dengan apa yang mereka yakin. Mereka yakin kata Isa itu Tuhan, tapi mereka tak yakin nak membuktikan melalui sumpah laknat tadi. Nampak tak? Pelik tak? Kita kalau kata yakin kata Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasul, kita yakin dengan sumpah laknat kita. Memang tak kenal kita lah, tapi mereka takut. Dan mereka takut pasal apa? Mereka takut tu pasal kalau kata Muhammad tu Nabi sebenar, binasa kita. Maknanya apa maksud dia? Bila mereka kata Nabi Muhammad tu Nabi sebenar, bermakna apa yang Nabi habaq tu betul. Kan tadi Abdul Masih tu kata Muhammad itu memang Nabi betul. Dia habaq kat kaum dia. Dalam tafsir ni kata makna dia apa? Maknanya apa yang Nabi Muhammad habaq kat mereka tu betul dah. Sepatutnya macam tu lah. Tapi mereka fikir lah. Mereka tak fikir. Mereka kata Nabi Muhammad tu betul, tapi mereka tak percaya apa yang Nabi habaq. Apa yang Nabi habaq? Nabi habaq kata Isa itu hamba dan Rasul Allah. Betul tak? Bila hang percaya kepada Muhammad ni Nabi, patut hang kena percaya sekali dengan ni lah. Percaya sekali dengan apa yang dia kata. Sebab itulah mereka itu dianggap ghairu mu'min, tidak beriman. Sebab itulah ta'arif iman dalam Islam kita belajar kan, satu kitab kecil ya. Allah kita tauhid kecil-kecil kita duk baca tu. Apa ta'arif iman, apa pengertian iman, apa definisi iman. Al-iman tu apa? Iman tu tasdiqun nabi, at-tasdiqu bima jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bi-darurah, kan, ila akhirih. Banyaklah tarikh-tarikh yang lain. Iman tu makna memperakui benar, mengaku dalam hati ni, mengakulah hati ni, mengakulah hati
benar apa yang Nabi bawa, apa yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, kita kata benar, kita beriman. Nampak tak? Bila kita kata hak yang Nabi Muhammad kata benar tu, makna kita percaya pada dia lah. Tapi hak puak Yahudi ni pelik, dia percaya kata itu Nabi, tapi dia tak percaya apa hak Nabi kata. Sebab tu dia tak dikira beriman. Sebab tu syarat beriman, tengok ulama meletakkan tarikh cukup teliti. Dia tak kata percaya pada Nabi, dia kata percaya kepada, beriman tu makna apa? Beriman, iman apa makna al-iman? Percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi, bukan percaya pada tubuh Nabi itu sebagai orang Nabi. Kalau percaya pada tubuh, Yahudi pun percaya, Nasara pun percaya, tapi mereka tak mau terima apa yang Nabi kata. Macam Nasara dan Najran tadi senang je. Nasara Najran ni dia kata Muhammad tu Nabi, kita jangan lawan dia, tapi kita kena membuktikan kata Nabi Muhammad tu benar. Tetapi mereka tak mau terima apa dia kata. Sebab tu mereka itu kafir, tak beriman. Senang ya. Sebab tu jaga tuan-tuan. Iman tu dia bergantung di situ. Jangan sekali-kali apa yang Nabi kata melalui wahyu Allah ataupun hadis Nabi ya, yang mutawatir, jangan sekali-kali kita nafikan, kerana dia akan membatalkan keimanan kita. Kerana iman kita ialah kita percaya dengan hati bulat-bulat apa yang Nabi kata. Kita tak percaya satu, batal semua. Batal semua. Bahaya lah, tentu bahaya. Ini dia perbahasan yang sangat halus di dalam ilmu tauhid benda ni. Ya. Okey, habis. Baik no. Diriwayat pula habis tiada ahli, titik di situ. Diriwayat pula ada riwayat lain pula. Dia kata apa? Jika keluar mereka itu, nescaya terbakar mereka itu. Ni riwayat yang lain macam tadi katalah, kalau depa sumpah laknat, depa doa, ya Allah ya Tuhan kami, laknatlah orang yang berdusta tentang Nabi Isa ni. Kalau mereka sebut perkataan tu, mereka keluar masjid Nabi, terbakar habis semua. Itu riwayat kata. Kalau mereka sebut, mereka takut tu. Mereka takut sungguh. Tapi sudah, mereka takut membuktikan mereka kata benar Nabi kita, tapi mereka tak percaya apa Nabi abang. Payah. Pelik tak? Pelik. Sebab tu mereka tidak diiktiraf sebagai mukmin. Walaupun mereka mengaku kata Muhammad tu benar, Nabi kita tu benar, ya? Tetapi mereka tidak mukmin kerana tidak percaya dengan apa yang Nabi kita bawa kepada manusia ni. Apa yang Nabi kita sampaikan, wahyu Allah ni. Mereka tak percaya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahwal qasasul haqq. Bahwasanya ini yang tersebut, siapa dia? Iaitu kisah khabar, iaitulah kisah khabaran yang sebenar, tiada syak padanya. Yang ni yang berlaku ni, kata firman Allah Ta'ala di akhir ayat, dia kata inilah kisah yang sebenar ni, kata ya. Yang ni yang aku ceritakan di dalam Quran tentang Isa alaihi salam ni, Allah Ta'ala kata ialah perkara yang sebenar dan kisah yang sebenar, bukan seperti mana yang didakwa oleh golongan Nasara tu, yang mengatakan ia Tuhan ataupun ia anak Tuhan, kan? Dan tidak seperti yang didakwa oleh golongan Yahudi yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Dahsyat tuan-tuan. Ya. Golongan Nasara ni tentang Nabi Isa ni, tuan-tuan. Golongan Nasara ni dia pecah dua. Golongan Nasara yang pertama, golongan pertama, mereka mengatakan Nabi Isa itu Allah tu sendiri, tak ada lain dah. Kemudian mai golongan kedua pula, Nabi Isa itu anak Allah. Allah tu pak dia. Orang putih duk pegang lah ni, Protestan kan. Protestan tu mengatakan Nabi Isa itu anak Allah.
kan. Orang putih banyak Protestan Amerika apa semua. Belah Eropah ni Katolik. Belah ni Mariani ataupun Koptik. Itu hak asal. Asal pun bukan dia semua sesat dah. Semua dah tak ni lah. Tetap yang sama juga mengatakan Tuhan ataupun anak Tuhan. Golongan Yahudi ni, walaupun Nabi Isa ni diutuskan kepada Bani Israel, golongan Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Mereka menuduh Siti Maryam berzina dengan seorang lelaki. Ini lagi teruk lah. Teruk. Buat Yahudi ni teruk, ya. Jadi Allah Ta'ala kata, inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini dia kata ialah kisah yang sebenar. Apa yang aku ceritakan tentang Isa ni dalam Quran ialah perkara hak sebenar yang berlaku. Padahal Allah Ta'ala yang ceritakan, dia tahu lah dia perkara sebenar, kan? Bukan seperti yang didakwa oleh Nasara dan bukan seperti yang didakwa oleh Yahudi. Baik. Wa ma min ilahin illallah, dan tiada daripada Tuhan itu melainkan Allah semata-mata, ya. Tiada daripada Tuhan, tidak ada di sana Tuhan melainkan Allah, ya. Itu maknanya wa ma min ilahin illallah, dan tiada daripada Tuhan melainkan Allah semata-mata. Makna dia apa? Ini tauhid. Tidak ada Tuhan melainkan Allah semata-mata, bukan Nabi Isa, bukan siapa-siapa, ya. Hanya Allah Ta'ala, tidak ada yang sekutu dengan dia. Itu maksud ayat. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sangat keras, al-aziz, ya, pada dalam miliknya, lagi sangat pandai, hakim, yang bijaksana pada perbuatannya. Itu sifat Allah, al-azizul hakim, yang sangat keras pada pemerintahan dia, dan milik dia, dan yang bijaksana dalam dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam ini, ya. Ada dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan akhir ayat firman Allah Ta'ala, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin, maka jika berpaling mereka itu daripada iman, maka bahwasanya Allah Ta'ala itu amat mengetahui dengan segala orang yang berbuat kejahatan. Lalu maka balas ia Allah Ta'ala akan orang yang berbuat kejahatan itu dengan neraka, nah. Jadi kalau mereka berpaling juga tak mau beriman seperti Nasara Najran dalam konteks ayat ni lah, tak beriman juga dengan Nabi kita, walaupun mereka percaya kata Nabi kita tu seorang Nabi yang benar daripada Allah, tapi tak mau beriman. Macam saya sebut tadi lah, iman dia kena mengakui apa yang dibawa oleh Nabi kepada manusia, kepada umat, ya. Maka Allah Ta'ala amat mengetahui, ya, bil mufsidin, dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Lalu Allah Ta'ala akan balas kejahatan setimpal dengan keperbuatannya di hari akhirat kelak, nah. Baik, kemudian tajuk ayat yang seterusnya, seru Yahudi Nasara kepada Islam. Ini masuk ayat lain pula. Kita berhenti di sini. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita baca sikit Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kitab Hidayatus Salikin, muka surat 71, baris yang ketiga ni, kalau naskah yang sama dengan saya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila kuning-kuning matahari. Apa makna kuning matahari? Yakni hampir masuk matahari ke ufuk barat, nak tenggelam matahari dah lah. Bila matahari itu dia dekat dengan di sebelah barat, sebelah barat sana, duduk dekat ufuk, dia nak turun kan,
berlaku pembiasan cahaya yang pembiasan cahaya matahari dah terbias kan. Kita akan nampak melalui pembiasan tu cahaya matahari warna kuning. Itu semua tanda-tanda yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai apa? Allah Ta'ala ciptakan warna yang berbeza-beza tu kan, yang kita panggil pembiasan cahaya kan. Allah Ta'ala buat lah kan, melalui adatnya pembiasan cahaya ya. Tujuannya sebagai kita panggil peringatan, jam loceng, untuk kita beringat lah, ni dah sampai waktu dah ni. Allah Ta'ala buat ni untuk kita nak buat ibadat. Matahari itu dia panggil jam ibadat kita. Dah kuning dah, kita perhati tengok, ni kuning duk main bola lagi kan. Kuning duk main meskat lagi dah. Anak-beranak, Tok Wan, Tok cucu berderet tu daripada Tok Wan, Tok mak pa, kemudian cucu, anak cucu, cicit tak ada lagi. Tu pun ada cucu tu dia bubuh anak belakang kan, gendong belakang cicit. Nak bersekat ni raya pui tepi-tepi habis benda batas-batas padi aku habis. Benang kan, tenang. Tapi nasib baiklah batas tu dia buat kecil, kalau buat besar habis batas padi kita yang lalu habis. Dia lalu kot tu lah, kot jalan batas bendang, batas ban kan. Waktu-waktu tu lah mereka nak pergi meronda mata balik maghrib tu, gelap baru sampai rumah. Jadi kita banyak membuang masa kita lah kan. Baik, jadi maka hendaklah engkau kembali ke masjid. Tengok kuning-kuning suruh kembali masjid lah, patah balik pergi masjid. Bukan duk pinek bersekat duk bermain bola lagi lah, jogging macam-macam. Dah kuning tu siap-siap lah. Ya. Hendaklah kamu kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Dia kata pergi masjid sebelum masuk matahari. Ini bagi orang nak buat, orang ahli ibadat lah, orang betul-betul nak isi masa dia. Jadi ahli ibadah, orang yang mendekat diri dengan Allah, dia kena buat macam ni. Baik, serta masyghul engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar. Bila? Waktu kembali ke masjid tu, waktu kuning tu kita dah mandi siap dah. Contohlah kita kata maghrib tu masuk pukul 7.30. Jadi dalam pukul 7 tu dia 7 suku tu dah kuning-kuning kan. Nampak kuih kuning dah lah. Jadi kita boleh pergi dah tu ke masjid kan, sambil kita mengucap tasbih kan dan istighfar dalam perjalanan ke masjid tu. Kerana kelebihan fadilat waktu ini seperti kelebihan fadilat waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari. Pasal apa disuruh buat begitu? Kerana dia ada fadilat dia. Fadilat waktu dipanggil. Kerana waktu tu waktu fadilah, dia panggil waktu yang ada kelebihan. Ya, apa kelebihan dia? Kelebihan dia sama seperti waktu selepas subuh sampai naik matahari. Ada fadilat dia. Mana dalil dia? Kerana sabda Nabi SAW, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kan Nabi bersabda dalam hadis, wasabbih, yakni arti ucap olehmu akan tasbih dengan puji Tuhanmu, yakni serta dengan puji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari, sebelum terbit matahari, dan dahulu daripada masuk matahari, yakni sebelum tenggelam matahari. Sebelum terbit matahari makna apa? Lepas subuh kan, sampai naik matahari lah. Sebelum tenggelam matahari maknanya lepas asar kan, sampai tenggelam matahari. Kuning-kuning tu masuk dalam waktu tu lah. Kuning-kuning cahaya matahari tu masuk dalam waktu sebelum tenggelam matahari. Masuk dalam waktu apa? Waktu yang diperintahkan kita supaya bertasbih kepada Allah serta memuji dia. Kan? Waktu tu. Baik. Okey nah. Dan baca olehmu dahulu daripada masuk matahari itu surah wasyamsi wadduhaha. Dia kata baca olehmu sebelum tenggelam matahari, baca surah ni.
wasyamsi wadhuhaha, baca sampai habis nah. Dan wal-laili idza yaghsha, surah yang kemudian dia kan, habis wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha kan, sampai habis. Kemudian kita baca pula surah yang kedua pula kan, sampai wasyamsi wadhuhaha, surah wal-laili, betul kan, surah wal-laili kan, surah al-laili, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa, sampai habis nah. Baik. Dan qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 4 ayat ni, 4 surah ni kita baca sebelum tenggelam matahari. Dan hendaklah masuk matahari itu padahal engkau sentiasa mengucap istighfar. Masa matahari tenggelam tu, waktu itulah kita banyak ucapkan istighfar kan. Waktu ni waktu yang Allah Ta'ala mustajab, waktu yang dipanggil barakah, waktu yang ada fadilat dia. Allah Ta'ala akan mustajab doa kita. Kalau kita istighfar banyak, mana minta keampunan, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kan. Sebab itulah sebaik-baik kalau tuan-tuan pergi buat haji kan, tuan-tuan kan, pergi buat haji kan, waktu bila yang sangat kita dambakan, waktu kita berdoa ya, waktu bila, waktu ni orang, waktu bila, waktu kita sangat nak doa sangat-sangat ni, waktu sangat mustajab, masa dan tempat serentak, masa dan tempat, waktu al-jam'u bainal laili bainan nahari wal lail, waktu berhimpunnya antara malam dan siang ketika kita duduk di padang Arafah, habis asar masuk maghrib kita doa benda tu. Di situ berhimpun semua barakah dan kelebihan. Yang pertama kelebihan tempat tu, fadilat tempat tu, iaitu padang Arafah. Yang kedua fadilat masa tu, hari Arafah tu sendiri. Dan waktu dalam hari Arafah tu sendiri, waktu dia, waktu tenggelam matahari, matahari mula tenggelam masuk maghrib, itulah waktu orang sangat-sangat berdoa, orang sangat-sangat tuntut berdoa waktu itulah. Al-jam'u baina al-nahari wal lail, siang dan malam, waktu sangat-sangat mustajab doa. Kerana waktu itulah waktu terhimpun segala fadilat di situ, fadilat tempat dan fadilat waktu sama ya. Sebab tu sama juga kalau kita haji setahun sekali lah, ataupun mungkin seumur hidup sekali. Kalau kita nak fadilat yang ada secebis fadilat di padang Arafah, dia di sini setiap tenggelam matahari. Setiap tenggelam matahari pada setiap hari kita buat. Ni yang jarang kita buat. Yang ni kita waktu ni kita tengah duduk kipas, duduk kena minum kopi ke yang oren sangkuit lah, bini kita duduk buat, baru habis naik kayu sekat kan, sampai duduk panas lagi, tak ada nak mandi lagi, duduk kipas dulu di luar, bangku kursi batu duduk di luar, duduk kipas hangat. Amai ayak ni amai sekelas ayak sangkuit ke apa, orang duduk istighfar dah waktu maghrib, bang Allah Akbar, kita duduk ni mau habis naik sekat ya. Itulah kita tuan-tuan ya, banding beza dengan orang dulu. Baik, jadi kita rugi berapa hari, berapa banyak masa setiap hari ni kita rugi dengan waktu ni lah. Kita rugi waktu yang sebaik kita istighfar waktu ni lah ya. Baik, maka apabila engkau dengar akan akan bang, bukan yang tu lah, salah tu. Maka bila engkau dengar akan bang maghrib azan, maka jawab olehmu akan dia, kemudian baca olehmu, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'aika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wal syarafa wal darajata al-aliyata al-rafi'ah wa ba'athhum maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Okey dah. Kemudian dia kata, maka apabila engkau dengar bang maghrib, kita berhenti di sini ya. Kita berhenti di sini insya-Allah. Dia sambung lagi tu
amalan yang dipanggil wazifah ba'dal maghrib, amalan yang kita buat selepas masuknya waktu maghrib. Apa dia? Ini start sini, jawab azan dulu sehinggalah seterusnya sampai kita tidur. Baik, saya rasa kita cukup, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.